Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini dengan izin Allah kita dapat bersama-sama di dalam masjid ini untuk sambung pengajian kita kitab Al-Muqaddimah Al-Ahramiyah karangan Al-Imam Abdullah bin Abdul Rahman Bafadli Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa nafa'na bi 'ulumihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi pada pengajian lepas kita dah masuk fasal pada menyatakan tentang perkara-perkara yang disunatkan bagi orang yang nak qada hajat kan. Surat berapa tu? Tu ya. Surat apa? 74. 37. Surat 37. Surat 37 no. Perkara-perkara yang disunatkan bagi orang yang qada hajat, yang buang air. Baik. Jadi kita berhenti hari itu terakhir kita sebut tentang permasalahan orang yang istinja dengan batu kan. Ingat saya kan. Di mana ketika kata musannif rahimahullah taala sini dikata wa yu'khadha ahjar al-istinja'i. Iaitu orang yang nak beristinja dengan batu selepas dia qada hajat, maka dia persiapkan, ambil siap-siap batu untuk istinja tersebut. Dan kita telah bahaskan pada pengajian lepas tentang syarat-syarat istinja dengan batu, iaitu syarat-syarat orang yang nak istinja dengan batu tanpa air. Adapun orang yang memang dia nak istinja dengan air tapi dia istinja dengan batu dulu, maksudnya dia buang dulu najis-najis dia apa semua dengan batu, ataupun perkara yang seperti batu termasuk dah tisu ke kertas ke apa semua dengan syaratnya, ada syarat-syarat dia kan, maka tidak mengapa kalau sekiranya dia tidak buat syarat-syarat yang dituntut untuk istinja dengan batu tadi, kalau sekiranya selepas tu memang nak basuh dengan air. Baik, itu selesai dah insya-Allah perbahasan kita. Kemudian kata-kata musannif rahimahullahu taala wa yuqaddima yasarahu 'inda ad-dukhuli wa yumnahu 'inda al-khuruji wa kadha yaf'alu fi as-sahra'i wa la yahmila dhikra Allah ta'ala wa ya'tamida 'ala yasarihi wa yab'uda wa yastatira ولا يبول في ماء راكد وقليل جار ولا في جحر ولا في مهب ريح ولا في طريق ولا تحت شجرة مثمرة يؤكل ثمرها ولا يتكلم إلا لضرورة ولا يستنجي بالماء في موضعه وأن يستبرئ من البول ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وعند خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرم ذلك إن لم يكن بينه وبينها ساتر أو بعد عنه أكثر من 3 أذرع أو بعد عنه أكثر من 3 أذرع أو كان أقل من 3 ذراع إلا في المواضع المعدة لذلك. Baik. Maksudnya kemudian dia kata kalau sekiranya orang nak qada hajat tadi, sekiranya nak istinja dengan batu, siap-siap dulu ambil batu. Begitu juga kalau sekiranya seorang tu katalah di qada hajat di satu tempat yang bukan tandas yang dipersiapkan seperti sekarang ni, di padang pasir ke contohnya, kalau dia nak istinja dengan air, dia bawa siap-siap botol air ataupun bekas air lah untuk diistinja selepas itu, bawa siap-siap.
Kemudian kata sini, kemudian dia mendahulukan kaki kirinya ketika masuk. Ini masuk untuk qada hajat tersebut. Dan kaki kanannya ketika keluar. Sebab kaedah dia, kaki kanan ataupun belah kanan badan manusia lebih mulia daripada belah kiri. Jadi Nabi SAW suruh kita muliakan mana yang mulia dulu. Jadi pada perbuatan kita, kalau sekiranya kita masuk tempat yang dimuliakan oleh syarak, maka kita masukkan kaki kanan dulu, kemudian bawa kaki kiri. Kalau kita keluar daripada satu tempat yang mulia macam masjid ni kepada tempat yang kurang kemuliaannya, maka kita keluar dengan kaki kiri, baru kaki kanan. Kalau kita masuk tempat yang kurang kemuliaannya seperti tandas, maka mulakan dengan kaki kiri dulu, baru bawa kaki kanan. Kalau keluar dari tandas, keluar kaki kanan, kemudian ni baru kaki kiri. Nampak no? Sebab Islam ajak kita sekecil-kecil hak kita beri pada haknya. Di mana Islam ajak kita berbeza antara kanan dengan kiri. Nabi SAW suruh kita buat perbuatan yang mulia dengan belah kanan. Kalau kaki tangan kiri buat perkara-perkara yang tiada kurang kemuliaan padanya, nak buang sampah ke istinja, kaki tangan kiri. Jadi beri hak masing-masing kan. Jangan sampai kita tak ada beza kiri kanan kita. Dalam hadis banyak riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi umuri kullihi, fi tatahhurihi, fi tana'ulihi wa fi tarajjulihi. Dia kata, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah SAW tu menyukai memulakan dengan kanan pada kebanyakan urusan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda nak bersuci, maksudnya kalau Nabi mandi, Nabi akan basuh belah kanan dulu, baru basuh belah kiri. Dan ketika Nabi SAW pakai kasut, fi tana'ulihi, sarung serelum kasut tu kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Buka kasut terbalik. Nabi SAW sebut dalam hadis Tirmizi, Nabi kata cabut kaki kiri dulu, baru cabut kaki kanan. Jadikan kaki kanan yang terakhir kamu buka kasut. Sebab memakai kasut kita memuliakan kaki, memuliakan anggota. Jadi muliakan mana yang anggota kanan dulu. Baik. Dan Nabi, hatta Sayyidatina Aisyah kata fi tarajjulihi, hatta ketika Nabi SAW bersikat rambut. Sikat rambut pun Nabi SAW sikat belah kanan dulu, baru belah kiri. Begitu juga kalau kita contohnya cukur rambut ke, sama ada cukur rambut sini ketika umrah, haji, ketika tahallul, ataupun saja-saja cukur rambut ataupun gunting rambut, mula belah kanan dulu, baru belah kiri. Walaupun hukum ni sunat tapi kita nak jaga mana hak yang Nabi SAW ajar. Jadi ketika masuk tandas, masuk kaki kiri dulu. Dia kata wa kadza yaf'alu fi sahra, dan begitulah juga dia buat ketika di padang pasir. Sebab padang pasir ataupun tanah lapang, kalau kita tak ada padang pasir tapi katalah kita kawasan semak ke apa semua, mana ada tempat, maksud dia tempat tu bukan tempat tandas. Tapi hatta biar kalau kita nak qada hajat di sana, ketika kita last langkah kita tadi tu masuk ke kawasan tu dengan kaki kiri. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, syarah kepada Minhajul Talibin karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, disebut kalau sekiranya tandas tersebut ada dihliz. Dihliz ni maksud dia macam ada jalan sikit, buka-buka pintu, tandas jauh pergi, jalan dulu kan, lepas tu baru ke tandas. Dia kata masuk kawasan dihliz ni kaki kiri. Lepas tu bila nak sampai ke tanah tu, kaki kiri pula. Sebab tujuan kita nak qada hajat, biarkan tempat masuk tadi pun kaki kiri. Macam contohnya tanah awam lah kan ada ruang masuk tu dulu, kaki kiri masuk. Lepas tu masuk ke tandas tu, kaki kiri pula. Bila keluar lagu tu lah, keluar kaki kanan. Lepas tu keluar daripada tandas awam tadi tu, kawasan dia tu pun kaki kanan. Begitulah. Baik. Wala yahmila zikrallahi ta'ala, dan janganlah dia membawa sesuatu yang sebutan pada Allah Ta'ala, sama ada nama-nama Allah seperti yang tertulis macam apa ni, Quran contohnya, kitab-kitab yang ada nama Allah Ta'ala padanya, ataupun dia bawa wirid-wirid ke kan, buku zikir, buku wirid apa semua, jangan masukkan dia ke dalam tandas. Usahakan untuk dia tidak dimasukkan dalam tandas. Baik. Begitu juga Imam Ibn Hajar Al-Haytami kata setiap nama yang diagungkan, nampak no? Nama yang diagungkan walaupun nama tersebut nama mushtarak. Nama mushtarak maksudnya nama ni bukan khusus nama Allah Ta'ala. Contohnya Karim.
Karim maksudnya orang yang mulia, tapi di salah satu nama Allah, salah satu sifat Allah. Contohnya Aziz. Aziz ni salah satu nama Allah, tapi tak apa kita sebut seorang tu Aziz, sebab Aziz ni ada banyak makna dia. Antaranya kalau seorang tu yang paling special dalam bahasa Arab, macam kamu ni sangat special dalam hatiku. Boleh dalam bahasa Arab kita kata anta azizun fi qalbi. Anta azizun fi qalbi. Maksudnya kamu sangat istimewa dalam hatiku. Tapi asal Aziz nama Allah Ta'ala, tapi sebab makna dia ada berbagai makna, ada beberapa makna, no? Contohnya Karim. Karim maksudnya orang yang mulia. Kalau seorang tu pemurah sangat, dia panggil Karim. Pemurah, kalau pergi rumah dia tak pernah lah kata dia tak jamu, dia akan muliakan kita, dia akan ra'i kita. Ni orang yang Karim nama dia. Tapi dia salah satu nama Allah. Hatta Imam Ibn Hajar Al-Haytami sebut, walaupun nama ni nama yang berkongsi, dia panggil ismun mushtarak, tapi hatta jangan bawa ke dalam tandas, sebab dia juga nama Allah Subhanahu Taala. Begitu juga nama Nabi Muhammad, Ahmad. Sekarang ni ada orang jual cincin kan. Cincin ada ukiran Muhammadun Rasulullah. Sebab dalam riwayat Tirmizi, cincin Nabi SAW tertera pada dia Muhammad Rasulullah. Jadi ada yang buat cincin dengan cetakan tersebut. Nampak? Pada zaman Nabi SAW, Nabi larang buat cincin tulisan tu. Sebab asal cincin tu khas bagi Nabi SAW untuk Nabi cop dekat surat-surat yang Nabi nak hantar kepada pembesar-pembesar. Tapi ulama kata selepas tu boleh. Kemudian selepas zaman Nabi SAW boleh buat cincin tersebut. Tapi orang yang buat cincin ada nama Nabi Muhammad SAW seperti ini, maka dia kena jaga kehormatan dia. Jangan bawa ke dalam tandas. Baik, kalau sekiranya terdesak sangat bawa cincin tersebut ke dalam tandas, dia tak boleh nak tinggalkan. Kalau dia buang kat luar, katalah orang kebahan, orang curi ke, jadi dia kalau boleh ada beg, dia masukkan dalam beg yang dalam tu ada pelbagai barang. Macam kalau sekiranya dalam beg kita tu ada barang-barang semua, kita masukkan juga. Macam buku wirid tadi, cincin seperti yang semua, yang ni hukumnya dibenarkan masuk ke dalam tandas kalau terdesak, bayar masukkan dalam. Jadi jangan duduk di luar. Ataupun kalau sekiranya ulama kata kalau cincin tersebut dia tak dapat nak letakkan luar, dia jadikan mata cincin yang ada tulisan nama yang mulia tadi tu ke belah dalam tapak tangan dia, pusing lagu ni. Ataupun dia cabut saja, dia pegang, digenggam, jangan lepas. Boleh faham no tuan-tuan? Bagikan dia duduk dalam genggaman dia lagu tu. Baik, handset off lah. Dalam tu ada apps Al-Quran contohnya kan. Tak apa. Yang ni hukum dia seperti Al-Quran kita buh dalam beg lah. Al-Quran, buku-buku agama contohnya dalam beg yang ada macam-macam barang. Hukum dia sama lebih kurang lagu tu. Nampak no? Itu yang disebutkan oleh kebanyakan ulama. Ya. Dia ada dalam tu, dia tak pasang kan. Dia pasang masuk dalam tanah, dia pergi buka apps tu. Tak kan? Dia duduk dalam, tak apa. Tapi yalah, macam tu lah nak kata, yang seperti mana ulama fatwa lagu tu. Macam fatwa moden ni, dia tak ada masalah sebab dia mereka mengumpamakan apps Al-Quran tadi tu, dia adalah ada telefon, seumpama macam kita bubuh Al-Quran dalam beg yang ada berbagai macam barang kan. Bila dia duduk dalam tu, ulama kata dia benarkan masuk tandas. Ini fatwa. Adapun taqwa, tak payahlah ada apps tu dalam telefon. Kalau tanya setengah guru kami yang warak, hatta dia tak bagi bubuh apps Quran dalam telefon. Dia kata, ada setengah guru kami lagu tu lah, dia warak. Nampak no? Pak Sumit dah bagi. Dia kata dalam tu macam-macam benda merapu apa ada kan, hampa bubuh Quran. Tapi itu warak dia lah, takwa dia. Macam itulah lebih kurang, wallahu alam. Baik. Kemudian wa ya'tamida ala yasarihi. Kemudian orang yang qada hajat ni hendaklah dia i'timad, maksud dia bersandar. Maksud dia sini bukan bersandar. Dia duduk tu ketika qada hajat tu, dia duduk di atas kaki kiri dia. Duduk atas kaki kirinya. Pertamanya zaman dulu, dan memang hak yang Nabi ajak kita qada hajat, cara kita duduk mencangkung lah. Nampak no? Kemudian baru-baru ni dia bawa dia tanah duduk kan. Tanah duduk ni asal dia main daripada barat lah kan, daripada western civilization. Tapi bukanlah kita tak boleh langsung, bukanlah kita tak boleh.
Tapi asal dia yang bersesuaian dengan fitrah manusia tu, qada hajat dia dalam keadaan duduk mencangkung. Dan Nabi SAW memang ajak duduk i'timad, maksud dia duduk tu memberati belah kiri kita. Jadi duduk tu keadaan sengit kan. Dan ulama sebut kata duduk atas kaki kiri, maksud dia duduk di atas keadaan tekan paha kiri dia dan angkat kaki kanan dia kalau dia mampu buatlah. Kalau tak, biar keadaan dia sengit. Sebab dia lebih mudah untuk keluar, lebih mudah untuk keluar. Ni bagi yang mampu. Kalau dia tak mampu, memang tak boleh nak mencangkung sebab lutut sakit apa semua tu, mana yang mampu tak ada masalah. Tapi nak kata yang mampu, hal ni keadaan yang paling afdal sekali seorang tu qada hajat. Kalau dia buat, dia akan tahu dia memang mudah. Mudah. Dan saya pun dah pernah baca dah, memang dekat barat memang dia orang sendiri mengaku tandas duduk ni boleh menyebabkan apa dia panggil tu kanser kolon. Sebab sebenarnya najis tak betul-betul keluar banyak, jadi boleh menyebabkan penyakit. Tapi itulah seperti yang kita kata tadi kan, kalau mampu. Sebab saya faham kan di sana ada orang yang memang tak boleh nak qada hajat dekat tandas cangkung. Tapi tandas cangkung tu yang lebih afdal sekali dengan keadaan dia beratkan belah kiri, dan dia bagi sengit badan dia, sengit ke kiri. Nampak no? Kemudian dia kata waya ba'uda, dan dia menjauhi diri. Maksud dia ni kalau sekiranya dia qada hajat macam zaman dulu dekat padang pasir. Qada hajat ni kita nak keluarkan benda yang tak elok, benda yang najis, benda yang mengganggu orang ramai. Jadi pi jauh-jauh. Bukan dekat-dekat dengan orang apa semua, nak pi jauh-jauh bagi orang tak nampak. Dalam hadis Nabi SAW, idza dhahabal madhhaba ab'ad. Sesungguhnya Nabi SAW kalau sekiranya nak qada hajat, Nabi akan pergi jauh daripada pandangan orang. Maksud dia pergi sampai ke padang pasir. Tapi Nabi SAW ada mukjizat. Nabi SAW kalau qada hajat, Nabi panggil pokok yang ada kat padang pasir tu, Nabi panggil, mai sini. Pokok ni jalan dekat Nabi SAW, buat benteng, buat penghalang. Walaupun Nabi SAW qada hajat jauh pada pandangan orang, tapi nak kata begitu. Nampak no? Baik. Para ulama kata yang ni kalau sekiranya qada hajat di tempat yang lapang macam itulah, jauh daripada orang. Adapun zaman sekarang ni memang tandas dah siap, macam mana nak pergi jauh daripada orang? Orang kena jauh daripada tandas tu. Orang jauh daripada tandas tu, adab dia. Tapi kadang-kadang berlaku kat tanah awam tu, orang tunggu giliran tu, dia tunggu betul-betul di depan tandas tu kan. Jadi sebenarnya tu bukan adab dia. Sepatutnya bukan duduk yang dekat dengan orang yang qada hajat tu, pergi duduk jauh sikit. Nampak no? Tapi kadang-kadang tak upaya no. Saya tak tahulah. Masa mengaji dulu kat Sudan dulu, orang Afrika, kita masuk tandas, dia memang pegang pintu tandas tu, cop. Kita duduk dalam tu tak tenang. Kita nak kata orang kita tu depan pintu tak ada orang kan, dia punya nak cepat, dia tepuk tangan, pak cepat kata, tak tenang sungguh. Memang payah. Tahu tak buat apa. Tapi guru saya dulu selalu marah. Guru saya orang Yaman, dia marah, dia kata, maknanya kata adab kamu duduk jauh, bukan duduk depan orang qada hajat tu. Baik. Kemudian dia kata wayastatira, dan hendaklah dia melindungi diri dia ataupun jadikan antara dia ke qada hajat tadi tu pelindung. Yastatir maksud dia melindungi diri dia daripada orang lain. Ini cerita hal keadaan qada hajat di padang pasir dan juga pada zaman dulu secara khususnya. Jadi jangan buat open lah. Nampak tak? Saya rasa tuan-tuan mungkin tak terfikir kata, macam mana ada ke orang buat open show lagu tu? Ada tuan-tuan. Saya pun kalau tak pergi ngaji kat negara Afrika dulu, saya tak tahu ada orang yang selamba lagu tu. Tapi Allah Akbar. Syukurlah kita orang Malaysia ni ada budaya malu kita kan. Tak ada lah, mana ada orang, tak tahulah kot no. Tapi mana ada kita qada hajat apa semua dekat tepi-tepi jalan apa semua kan, bagi orang nampak. Tapi rupanya budaya setengah-setengah tempat, bukan budaya lah, tapi hal keadaan setengah tempat tu jadi selamba. Dulu sebelum saya belajar pergi Sudan, ada seorang ustaz saya, dia tu jenis kelolo sikit, jenis melawak lah. Dia kata Nizam, hang nanti pi sana, dia kata yang terperanjat ada orang buang ayak tepi jalan apa semua kan. Duduk dengan jubah besar, dia cangkung lagu tu kan. Ingat kan buat apa? Tu rupanya tinggal barang. Saya tu ingatkan dia bergurau lah, kata mana mungkin ada orang buat lagu tu kan. Ustaz ni pun padalah nak bergurau pun, nak melawak pun kan, padalah. Rupanya pergi sana memang sungguh ada no?
Jadi kalau ikutkan mereka ni kena ngaji ni, kena tahu adab dia. Pergi jauh berlindung daripada orang. Jangan bukan qada hajat di tempat orang yang boleh nampak. Wala yabula fi ma'in rakidin, dan janganlah dia buang air kecil pada air yang tidak mengalir duduk setempat. Ni terutamanya negara-negara yang air ni payah nak dapat. Kadang-kadang air tu yang ada yang bertakung tu pun boleh jadi manfaat pada banyak makhluk, kan, binatang sekalipun, boleh jadi manusia kadang-kadang. Kan, dekat Sudan ni hatta memang orang minum air lopak. Nak kata miskin kat sana, dah nampak depan mata saya sendiri orang minum air lopak, miskin. Relax je, cedok minum air lopak ni. Jadi nak kata boleh jadi kadang-kadang mereka setengah tempat ni air yang lopak tu pun manfaat besar bagi mereka. Jadi jangan sampai mencemari air tersebut dengan buang air kecil di sana, kan. Dia kata wa qalilin jarin, begitu juga dengan air yang sedikit tetapi mengalir. Air mengalir tapi sedikit. Nampak no? Sebab kalau ikutkan air mengalir ni, dia dia bersih lah, kan, dia lalu, kan. Tetapi kalau dia sedikit boleh jadi dia mencemarkan semua air tersebut. Ada pun air yang banyak seperti sungai, macam Sungai Perak dan apa semua ni air lebih 2 kolah dan dipanggil air mutabahhir. Air yang insya-Allah kalau kena najis pada apa sekalipun dia larut dan dia hilang begitu saja, dia kembali pada bersih. Yang ni tak ada masalah insya-Allah. Baik. Wala fi juhrin, dan jangan juga pada lubang. Ini pada lubang-lubang kita jumpa dekat celah batu ke, ataupun dekat pokok ke, ataupun dekat lubang-lubang simen. Sebab apa? Boleh jadi dia adalah tempat tinggal binatang. Pertama dia takut bahaya, kan. Jangan buang air kecil kat situ, tiba-tiba keluar ular ke, kalajengking ke, kan, lipan ke, dah satu hal pula, kan, kena sengat. Jadi suruh berhati-hati pertamanya. Baik. Begitu juga Imam Ibn Hajar Al-Haytami sini kata, begitu juga dia kata tempat yang ada bayang-bayang. Tempat yang ada bayang-bayang. Sebab boleh jadi tempat orang nak berteduh, bersinggah. Kan, orang nak main bersinggah kat bayang-bayang, tiba-tiba bau harin contohnya, kan. Orang akan kata siapa punya kerja ni, kan. Orang pun maki dia tak kenal, kan. Jadi memang tempat tu tempat yang dilarang untuk qada hajat. Malah di sana ada hadis Nabi SAW, Nabi kata ittaqu mala'in. Kan, ittaqu mala'in. Maksudnya jaga diri kamu daripada tempat yang kamu akan dilaknat. Maksudnya kamu qada hajat di tempat yang orang nak mengambil manfaat dari tempat tersebut, tapi tengok-tengok ada najis ataupun perkara yang kurang menyenangkan, maka mereka akan melaknat orang yang pembuat tadi. Siapa dia buat lagu ni, kan? Laknat betul contohnya. Jadi Nabi kata jangan buat lagu tu, bertakwa kamu semua. Wala fi mahabbi rihin, dan jangan juga tempat yang angin lalu. Maksud dia kalau seorang tu nak buang air kecil, dia pastikan mana arah angin pertamanya. Sebab kalau sekiranya dia buang air kecil, dia tak kira mana arah angin, tengok-tengok bila buang air kecil, angin duk tiup ke arah dia, apa akan berlaku? Patah balik ke dia. Nampak tak? Patah balik ke dia, jadi cemar diri balik. Jadi itu pertamanya, pastikan arah angin pada tempat tu. Wala fi tariqin, dan juga jangan pada jalan laluan orang. Seperti mana kita sebutkan tadi, tempat laluan orang, tempat yang ada bayang-bayang, tempat orang berteduh, tempat orang yang berhimpun, bercakap-cakap, tempat melepak lah, kan, apa semua. Jangan di tempat-tempat seperti itu, kan, yang Nabi SAW sebut dalam hadis, ittaqul la'anin, dan takwalah kamu daripada orang yang akan melaknat kamu sebab membuang air kecil ataupun qada hajat pada tempat-tempat perhimpunan orang. Tapi setengah ulama kata sekiranya tempat perhimpunan tersebut tempat maksiat, maka tak apa. Tempat mereka berjudi contohnya, kan, tempat melepak minum arak apa semua, dia kata tak apa. Sebab apa? Mengganggu ahli maksiat. Baik. Wala tahta syajaratin musmiratin yu'kalu thamaruha, dan jangan juga qada hajat di bawah pokok yang berbuah, yang buahnya dimakan. Nampak tak? Sebab kalau buah tu jatuh, boleh jadi orang mendapat manfaat, tapi jatuh-jatuh kena najis, kan. Jadi orang pun tak dapat nak makan. Orang tu pun laknat balik orang yang buat tadi tu contohnya.
Tapi kat sini dia letak kait dia buah yang boleh dimakan, buah dia. Kalau sekira buah tu memang buah yang bukan jenis makan, buah beracun, maka dia bukanlah jadi sebab pasal buah tadi, tapi boleh jadi sebab tetap tidak dilarang juga, sebab boleh jadi pokok tersebut pokok tempat orang berehat di bawahnya kan, tetap tak boleh jugalah. Baik. Wala yatakallama illa li daruratin, dan janganlah dia bercakap-cakap, yakni ketika dia qada hajat tersebut, janganlah dia bercakap-cakap melainkan sekiranya ada perkara yang darurat. Malah sekiranya ada perkara yang darurat bersifat wajib bercakap. Contohnya qada hajat, nampak orang buta tengah jalan, depan tu ada lubang, orang tu tak perasan. Jangan dia kata, aku tengah qada hajat ni, makruh bercakap, senyap je lah. Orang tu lagi jatuh dalam lubang. Dia ketika waktu ni dia wajib dia menjerit. Dia kata, Pak Long, kata lubang, jangan jalan. Nampak no? Tapi ada pun tak ada hajat dengan tak ada apa-apa keperluan, janganlah tengah qada hajat tu bercakap-cakap. Nampak no? Begitu juga kalau ada orang panggil kita apa semua, senyap. Melainkan kalau perkara tu penting. Kan? Perkara tu penting baru cakap. Kalau tidak, senyap. Makruh bercakap-cakap ketika qada hajat. Apatah lagi sembang kan. Kawan duduk bilik sebelah, kita bilik sebelah sini, masa tanah awam. Lepas tu boleh menyembang siap. Cakap telefon sama juga. Nampak? Jangan ada cakap telefon tengah qada hajat. Hukum ni makruh. Nampak no? Baik. Baik, wala yastanjiya bil ma'i fi mawdhi'ihi. Kemudian dikata, dan janganlah dia beristinja pada air dengan janganlah dia beristinja dengan air pada tempat yang sama. Yang ni sekiranya dia qada hajat seperti di padang pasir ataupun dekat tempat tempat yang bukan tanah awam, bukan tandah macam lah ni. Adapun tandah macam belah sekarang ni memang kita istinja dekat situ, sebab ayak yang kita istinja tadi akan jatuh dekat tempat lubang tanah tadi. Tapi kalau sekiranya dia qada hajat di atas tanah, di atas tanah apa semua, maka ulama sebut pindah dulu. Maksud dia pergi dulu ke beberapa tempat yang kehadapan, baru dia istinja di sana, supaya perecikan ayak tadi tu tak jatuh pada najis dan terkena perecikan pada dia pula. Ni tengok pada hal keadaan kita. Tapi biasanya kita qada hajat dekat tandas di tempat yang samalah kan, supaya najis, bekas najis ke apa semua tadi tu jatuh dalam lubang tandas. Kemudian dia kata wa ayastabri'a minal bauli, dan kemudian hendaklah dia istibra' daripada air kencing. Istibra' ni maksud dia memastikan tiada lagi saki baki air kencing dia. Kan, bagi betul-betul habis, barulah kan dia selesai, maksud dia istinja dan dia pakai seluar ataupun dia beredar di tempat tersebut. Jangan tergesa-gesa, jangan buang air kecil terus dah basuh-basuh sedangkan boleh jadi ada lagi sakit baki air kencing, kemudian tak boleh terkena pakaian dia. Yang ni boleh jadi seorang tu pandang ringan, tapi dalam hadis sahih Bukhari, Nabi SAW lalu kat satu kuburan, Nabi kata dua orang kubur ni diazab dengan azab yang mereka, dalam riwayat kita baca cara zahir dia ayat tu, hadis tu, Nabi kata diazab dengan satu perkara yang kecil, dosa kecil, tapi sebenarnya dosa besar. Nabi kata amma ahaduhuma kana la yastabri'u minal baul. Adapun salah seorang daripada dua kubur ni yang kena azab ni, dulu dia tidak istibra' daripada kencing. Maksud dia tidak pastikan betul-betul air kencing dia habis keluar. Jadi apa yang berlaku, kadang bila dah buang kecil tu pakai baju seluar ke apa semua, lepas tu jadi terkeluar, dan mengotori pakaian dia, dan boleh jadi dia solat dengan pakaian tersebut, maka solat dia tidak sah, dan amalan ni kebanyakan tak sah. Malah dengan sengaja membiarkan diri kita kotor dengan najis, hukumnya haram tuan-tuan. Haram membiarkan diri kita ataupun kita saja lomah diri kita dengan najis, hukumnya haram. Dipanggil at-talattuhu bin najasah. At-talattuhu bin najasah maksud dia sengaja mengotorkan diri dengan najis, hukum dia haram. Melainkan ada sebab-sebab tertentu. Dia memang kerja, contohnya kerja bahagian jaga pipe ataupun maintenance, terpaksa pasang buka pipe tandas apa semua kan, kena najis. Ni kerja dia. Tapi lepas tu dia bersihkan diri. Nampak no? Ataupun orang yang jaga binatang ternakan, cuci kandang apa semua, memang terkena percik tanah. Dia waktu tu dimaafkan, tak ada masalah, memang kerja dia. Dan dia bersihkan tempat-tempat kotor contohnya. Tapi tak ada pasal nak pergi ambil najis kita saja lumuk badan apa semua. Kotlah dapat video WhatsApp viral, dia kata salah satu daripada kaedah pencegahan Covid ni, kata lumuk badan dengan tai lembu. Dia pergi buat kan, ada, tapi
Orang hak tu pun yang cakap tu pun bukan orang kita lah kan, bukan orang Islam kita. Dia pun percaya lagu tu. Tapi dia pergi buat pula contoh dia kata. Hukumnya haram tuan-tuan. Sebab dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, binatang boleh dimakan ke ataupun tak boleh dimakan, tahi dia tu memang hukumnya najis. Nampak no? Sebab dalam mazhab Maliki tak najis, binatang boleh dimakan. Hukum dia tak najis. Baik, tapi dalam mazhab Syafi'i kita, mazhab jumhur, semua najis. Nampak no? Baik, jadi saja nak kotak diri kita dengan najis, hukumnya haram. Begitu juga binatang yang najis. Tak ada pasal saja nak pegang anjing, tak ada pasal saja nak pegang babi kan. Hukumnya haram. Sebab dia binatang najis. Tapi kalau sekiranya memang ada keperluan, seperti binatang tu binatang buruan, macam anjing buruan dia. Ni kalau sekiranya dia pegang nak ambil binatang buruan dia, ataupun binatang yang jaga anjing yang jaga kambing dia, memang kerja menjaga tu. Ni waktu hatta keadaan tersebut dimaafkan. Tapi asal dia hukum dia najis. Adapun babi cara mutlak najis, tak ada manfaat dalam mazhab, dalam syariat Islam kita. Babi binatang yang dalam syariat kita tak ada apa-apa manfaat. Dibunuh secara mutlak. Baik. Itu masalah istibra' tadi. Maksud dia pastikan betul-betul air kencing dia tadi tu betul-betul habis. Dengan cara, beberapa cara lah. Antara dia berdehem. Maksud dia bila berdehem tu maksud dia ada tekanan sikit kan dekat perut dia tadi tu, moga dia keluar. Lepas tu dengan cara urutan perlahan, jangan kuat, perlahan. Lepas tu renjihkan sikit. Lepas tu baru basuh. Pastikan betul-betul tak ada lagi ayak. Yang penting dia pastikan betul-betul tak ada lagi ayak kencing. Kemudian dia kata wa yaqula 'inda dukhulihi bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan disunatkan dia berkata ketika nak masuk tandas. Tandas kat sini sama ada tandas yang dah siap dalam bilik macam kita lah, ataupun hatta dalam kalau kita nak qada hajat tu di padang pasir ke, ataupun dekat dekat semak ke, dekat hutan ke contohnya kan. Hatta disunatkan kata apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maksudnya dengan nama Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kau ya Allah daripada khubus. Khubus jamak perkataan khabith, yakni plural perkataan khabith. Dan khabith maksud dia yang kotor, yang kotor, yang yang jijik. Khabith yang jijik, yang kotor. Tapi dia nama bagi syaitan yang ada dalam tandas. Dia kotor. Dia saja nak suruh kita buat benda kotor. Nampak no? Khaba'ith jamak khabithah. Khaba'ith pula jamak plural perkataan khabithah. Khabithah maksudnya syaitan betina. Syaitan betina yang kotor. Nampak no? Dia ada dekat tandas. Sebab tu sebenarnya makruh duduk tandas ni lama-lama. Sebab dia tempat jin syaitan yang ada kat sana. Nampak no? Setengah orang dia kata tak apa, duduk lama dapat ilham banyak kat sana. Ya, ilham daripada syaitan. Banyaklah kan di situ. Jadi tempat ni tempat tak elok, tak boleh duduk, jangan duduk lama-lama. Melainkan kalau orang tu memang dia ada masalah upayah nak lawas ke, masalah tu dia bagi selesai betul-betul, dan jangan lama-lama dekat tandas. Nampak no? Baik. Jadi baca doa ni. Kita pun masuk tandas kena ingat Allah Taala. Nak katakan sebenarnya kalau ikutkan zikir ni, ingat Allah Taala ni pada hal setiap keadaan kita. Bila ditanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah SAW, Sayyidatina Aisyah kata apa? Kana yadhkurullaha fi kulli ahwalihi. Adalah Rasulullah SAW tu mengingati Allah, yakni zikir Allah Taala tu pada setiap hal keadaannya. Kalau kita baca kitab yang menghimpunkan riwayat hadis tentang zikir Nabi SAW, kalau kita akan perhatikan Nabi berzikir, ajak kita doa zikir ni pada setiap hal keadaan. Hatta masuk tandas. Masuk tandas pun ingat Allah. Ingat Allah, minta apa? Berlindung dengan Allah Taala daripada syaitan. Peringatkan diri kita, syaitan ni benda wujud. Jangan duk kita rasa macam benda yang mitos ke kan. Benda yang cerita-cerita karut. Tak, syaitan ni benda yang wujud dan kita memang kena berwaspada dengan syaitan. Dalam Quran Allah Taala peringatkan kisah syaitan ni beberapa kali, cukup banyak kali. Allah Taala ceritakan sejarah ayah kita dulu, Nabi Adam AS dulu, asal dulu syaitan lah. Iblis tu lah yang jaki dengan dia dan juga berjaya menggelincirkan Nabi Adam AS pada syurga kan. Allah Taala peringatkan Nabi Adam dah. Dia kata Nabi Adam kan, Allah Taala sebut apa? Inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Wahai Adam, ingat sesungguhnya syaitan ni musuh kamu dan musuh pada isteri kamu. Jangan sekali-kali sampai dia berjaya mengeluarkan kamu berdua daripada syurga.
kalau sekiranya kalau sekiranya nescaya kamu akan cilaka ataupun malanglah. Berjaya. Nak kata berjaya juga. Keluarkan Nabi Adam AS dan Hawa daripada syurga. Menantu Allah Ta'ala ingatkan kita, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Apakah kami telah buat janji kepada kamu semua wahai anak-anak Adam, jangan sembah syaitan. Jangan taat pada syaitan, maksudnya jangan ikut syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu ni musuh yang nyata. Wa ani'buduni, dan Allah Ta'ala kata dan hendaklah kamu sembah aku, yakni taat pada aku. Hadza siratul mustaqim, dan inilah jalan yang lurus. Banyak ayat Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Macam mana ya Allah Subhanahu wa ta'ala ayat tu, Allah Ta'ala wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan ikut jejak langkah syaitan. Bukan cakap jangan ikut syaitan, jejak langkah syaitan jangan ikut. Jadi seolah-olah antara hikmah kita baca doa sebelum masuk tandas ni nak peringatkan kita juga. Peringatkan balik bahawa kita ada musuh tradisi lama. Dan ingat, musuh ni jangan duk kita underestimate dia. Jangan kita pandang rendah pada dia. Maksudnya kita ingat musuh kita syaitan ni, dia dah menggadaikan satu benda paling besar dalam hidup dia, iaitu kebahagiaan dia akhirat. Dia sanggup, dia tahu dia akan masuk neraka. Sebab apa? Sebab ego dia. Sebab ego dia, takabur dia. Dia tak mau tunduk kepada Adam AS. Dan pada anak-anak Adam. Itu janji dia. Jadi bayangkan kalau seorang tu telah buat satu perjanjian yang dahsyat ni. Satu perjanjian apa? Harga dia masuk neraka. Dia tahu macam mana neraka. Dia tahu bagaimana seksanya azab Allah Ta'ala. Dan dia sanggup terima sebut kerana apa? Kerana bermusuh kita. Jadi rasa-rasa syaitan ni, dia nak buat lebih kurang ke kerja dia nak sesat kita. Bayangkan. Boleh faham no? Jadi dia akan bersungguh-sungguh. Memang bersungguh-sungguh dia. Di mana dia sebut sendiri, Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Bagaimana dia berjanji kepada Allah Ta'ala. Dia kata, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktharuhum syakirin. Aku akan datang bersungguh-sungguh di hadapan depan mereka. Nak sesatkan anak Adam. Kalau tak boleh di belakang mereka. Kalau tak boleh belah kanan mereka. Tak boleh belah kiri mereka. Nak kata bersungguhnya nak sesatkan manusia. Dan kamu akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ya Allah, manusia ni. Jadi sedih kadang-kadang kita hari ni bila cerita tentang tipu daya syaitan, ancaman apa ni benda macam ni, setengah orang kata ada orang buat lawak siap kadang-kadang. Dia kata pandai-pandai, dia kata silap syaitan pun tak ada pun ni, dia kata syaitan pun macam itulah dia pun melawak tu kan, syaitan tak ada pun seperti mana hang cakap. Hang yang tak tahu, tak baca Quran. Nampak no? Kita baca Quran kena betul pegang pada ayat Quran yang Allah Ta'ala peringatkan kita. Jadi dalam hadis ni, dalam doa ni Nabi SAW hatta ajak kita setiap kali masuk tandas, ingat minta berlindung Allah Ta'ala daripada syaitan jantan dan betina. Ingat, sentiasa kena ingat. Hatta kita pun tahu kan, dalam amalan kita nak baca Quran ke nak buat sesuatu, sebelum baca bismillah disunatkan kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Minta perlindungan daripada syaitan yang direjam. Nak kata kita kena ingat ni musuh ni. Dan syaitan pula Allah Ta'ala sebutkan, mereka ni bukan setakat jin, bukan di kalangan turunan iblis saja, hatta di kalangan manusia pun ada. Nampak no? Di kalangan manusia kan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan khannas yang meniupkan was-was dalam dada manusia di kalangan jin dan di kalangan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Nak kata manusia pun ada syaitan. Malah Allah Ta'ala sebut Quran ayat lain, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin minal insi wal jin. Begitulah kami jadikan bagi setiap nabi itu ada musuh-musuh, syaitan-syaitan daripada jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli min ghurura. Sebahagian daripada mereka ni memberi idea, memberi ilham, memberi cadangan, memberi pendapat kepada sebahagian lain dengan kata-kata yang memperdayakan, nampak cantik. Buat meeting siap nak kata. Buat meeting musyarat. Nampak no, bagi cadangan sampailah cadangan itu diluluskan. Seperti mana kisah mereka nak bunuh Nabi Muhammad SAW dekat Baitul Nadwah sebelum Nabi SAW hijrah kan. Bukankah dia pun buat meeting dekat Darun Nadwah sebelum Nabi SAW nak hijrah kan. Seorang-seorang bagi cadangan, tu tak? Tu pun syaitan-syaitan dia. Semua bagi cadangan. Semua cadangan itu ditolak oleh Abu Jahal.
tak puas hati Abu Jahal. Orang kata buang Muhammad, buang negara, tak puas hati, tak. It's not good idea. Bagi cadangan lain apa semua. Sampailah sekali Abu Jahal ni keluarkan idea. Kita bunuh dia, Muhammad ni senang. Tapi nak bunuh dia kena ada satu perancangan konspirasi. Sebab kalau seorang bunuh dia, masalah. Nanti kaum Nabi Muhammad akan menuntut darah. Jadi dia kata kita pilih setiap kabilah Arab ni satu wakil, pemuda yang berkasa. Kan? Semua mesti ada wakil. Kemudiannya biar mereka ni kepung. Kemudiannya mereka bertindak serentak walaupun seorang bunuh pun, tapi tindakan mereka ni sepakat sama. Jadi kalau Bani Hashim dan Bani Muttalib nak balas dendam atas kematian Nabi Muhammad, kan, kata kematian Muhammad, mereka tak mampu untuk menghadapan semua kaum yang ada, sebab semua darah Muhammad ni akan terpalit pada semua kabilah. Jadi dia tak mampu. Jadi lepas tu kita tenangkan mereka dengan bayar pampasan. Nampak no? Jadi saya selesai. Rupanya dalam meeting tu ada satu syekh, ada seorang tua datang. Dia pun tak kenal. Orang tua ni punya fashion pula, pakaian dia, rupa dia tak macam orang Quraisy. Meeting ni kalangan Quraisy. Dan fashion depa ni daripada style gaya dia tu daripada Najd. Najd ni belah timur. Belah-belah ni lah Riyadh apa semua tu, Arab Najdi. Bila orang tua ni dengar, orang tua Najdi ni dengar, dia kata hadza huwa ar-ra'yu. Inilah pendapat yang betulnya. Pendapat Abu Jahal tadi. Siapa orang tua tu? Itulah iblis. Join the meeting siap. Ikut sekali meeting persidangan tersebut. Nampak no? Untuk menghimpunkan semua wakil daripada setiap kabilah untuk hentam Rasulullah SAW. Pasal nak tuan-tuan, idea yang sama dipakai setiap kali kan? Pasal no? Kan idea yang sama kan? Rebranding je. Idea yang sama setiap kali nak hentam orang Islam. Kalau perasan lah. Baik. Wa inda khurujihi, dan ketika nak keluar daripada tandas, baca ghufranak alhamdulillahillazi azhaba anni al-adha wa afani. Tiap kali nak keluar tandas baca apa? Keampunan kau ya Allah kami tuntut, kami mohon. Nampak, keampunan kau lah ya Allah kami mohon. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengeluarkan daripada aku ni kekotoran, al-adha, benda yang menyakitkan aku, benda yang tak elok dalam badan aku ini. Wa afani, dan memberi afiat, yang ini kesihatan, keadaan yang afiat kepada aku. Nampak? Nak kata ingat Allah Ta'ala ni pada setiap keadaan, hatta selepas qada hajat, lepas buang air besar pun kena ingat, kena mensyukuri nikmat Allah, sebut alhamdulillah. Sebab hakikatnya yang boleh kita keluarkan najis daripada perut kita, benda yang tak elok tadi pun semua dengan izin Allah, dengan kudrah Allah. Malah dalam satu riwayat dikatakan doa Nabi Daud ataupun Nabi Yaqub alaihissalam, lepas dia qada hajat, dia akan baca alhamdulillahillazi azhaba 'anil adha wa in syaa lahabasahu. Segala puji bagi Allah Taala yang mengeluarkan daripada perut aku, diri aku ni, benda yang tak elok, kekotoran tadi. Kalau Allah Taala khendaki dan saya dia tahan, tak boleh keluar. Nampak no? Kalau Allah Taala khendaki, Allah boleh tahan dan tak boleh nak keluar. Jadi boleh keluar najis ni pun tuan-tuan, boleh buang air besar ni pun nikmat besar. Kita kena syukur Allah Taala. Sebab masa kita boleh qada hajat dan keadaan sihat semua, boleh jadi seorang tu lalai, dia tak sedar benda tu nikmat. Kalau sekiranya seseorang tu naudzubillah kan, nasallallahu salamah, kalau seorang tu katalah nak qada hajat tapi tak boleh keluar. Ada, saya pernah jumpa seorang, dia cerita kat saya, orang tua. Dia kata seksa, dia kata perut sakit tapi najis tak boleh keluar. Seksa kan? Macam orang kena apa ni? Prostat kan? Ayah saya pernah kena, kesian dia. Masa tu dia cerita, dia kata sakit kan. Bayangkanlah kita buang air kecil, macam mana kita sakit buang air kecil tapi kencing tak boleh keluar. Jadi sebab itulah kita masa tengah sihat ni, keluar dah sebab qada hajat ni, baca doa ni dan baca betul-betul yang kita syukur pada Allah Taala. Alhamdulillah, nikmat Allah Taala boleh bagi keluar ni. Alhamdulillahillazi azhaba 'anil adha wa afani, dan bagi afiat pada aku. Nampak no? Setiap nikmat kita kena syukur pada Allah Taala. InsyaAllah kalau kita kerap ingat nikmat Allah Ta'ala dan bersyukur pada Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala pelihara nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Itu janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, dan saya akan lagi tambah nikmatku kepada kamu. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi sekiranya kamu kufur, maksudnya tidak bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala, sesungguhnya azab aku amatlah pedih. Nampak no? Sampai sini dulu tuan-tuan, masa dah masuk. Jadi saya mohon maaf sekiranya sana ada kasar bahasa, salah silap. InsyaAllah nanti kita sambung. Wala yastaqbilal qiblata wala yastadbiraha. Jadi tuan-tuan, seperti mana biasalah,
kalau sekiranya tuan-tuan dan yang perempuan ingin menyumbang untuk Mahat Tahfiz saya untuk pembangunan atau apa-apalah infak ke, jadi saya dah bawa tabung belakang tu, Ustaz Azmi ada sediakan. Jadi sumbangan tuan-tuan ni sangatlah kami hargai dan berterima kasih. Kami hanya mampu mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah Taala membalas sebaik-baik ganjaran yang besar pahala untuk tuan-tuan yang membantu kami supaya sehingga hari ini kami dapat berterus meneruskan Mahat Tahfiz kami. Alhamdulillah kita pun dah ada 4 orang yang khatam Quran. Sekarang kita tengah buat syahadah dan ke hadapan ni banyak lagi yang kami nak buat Mahat Tahfiz perempuan dan juga kelas tafakuh fiddin. Jadi moga-moga sumbangan bantuan tuan-tuan perempuan ni semua ni sampailah sampailah apa yang kami dapat buat ni semuanya berada dalam neraca kebaikan pahala tuan-tuan perempuan pada hari kiamat insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma waffiqna litiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan wa 'amalan, wa amnun 'alaina mahabbatahu wa ba'athna ma'ahu yawmal qiyamati wa ma'a ashabihi wa ahli baitihi wa sa'iri salihin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.